Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qudwatina wa anta maulana Muhammad. Afdalu salawat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli salatan kamilah wassalli salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, insya-Allah pada pagi ini seperti mana yang disebutkan, yang dijanjikan, kita akan adakan satu live yang membicarakan sedikit berkenaan dengan, iaitu 3 hati mula menagih simpati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah. Jadi sebelum daripada tu masuk dulu, kita pakat masuk dan sharekan dulu link ini, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaatnya, insya-Allah. Suara macam mana? Clear ke tidak? Saya nak minta respon dulu untuk responkan suara saya ni clear ke tidak? Dengar ke tidak suara saya ni? Rabi Mirah, Dikyah, Najwa Husniah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rabi Mirah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Jeffrey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puchong, alhamdulillah clear. Dengar suara saya jelas tak ada masalah baik, insya-Allah. Kalau tak ada masalah, alhamdulillah. Kita minta untuk sebarkan dulu sebarkan dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita nak manfaat bersama. Kita bukan nak bersorangan, tapi kita nak sama-sama, insya-Allah. Baik, Rabi Mirah clear Ustaz, alhamdulillah. Okey, baik, insya-Allah. Pakat share dulu insya-Allah. Insya-Allah pagi ni kita perkongsian tak banyak, tak lama lah, lebih kurang dalam 30 minit. Ini yang diminta oleh satu agensi pertubuhan insan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Ada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan, satu badan yang menggerakkan satu kebajikan, memberi manfaat kepada golongan yang miskin, anak-anak yatim, orang susah, orang yang terkena dengan terpalit dengan kawalan perintah kawalan pergerakan ni, mana tak ada kerja, insya-Allah di antara NGO yang bantulah, pertubuhan yang bantu mereka, ada sumbangan yang diberikan kepada mereka, insya-Allah. Jadi kita pakat support lah. Kita pakat support. Kalau nak tengok dekat page Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan, boleh pergi situ. Dia banyak kongsikan manfaat sumbangan kepada golongan yang susah, anak-anak yatim, fakir miskin dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah boleh sama-sama kita pakat follow page tu, insya-Allah. Baik. Jadi pada pagi ini kita nak bincang sedikit berkenaan dengan satu tajuk yang agak serius. Kita kata agak serius dan agak menyentuh kita punya hati lah, insya-Allah. Mudah-mudahan tak lama, diminta kongsi supaya lebih kurang dalam 30 minit saja. Ada 30 minit lebih kurang, insya-Allah. Selepas daripada itu kita selesai. Okey, baik. Sebagai kuliah duha. Jadi insya-Allah sama-sama kita share dulu dah. Atikah Azman clear je lah, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Siti Sarah Syari. Baik, insya-Allah, baik. Baik, insya-Allah kita mulakan perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan ayat Al-Quran untuk mengambil keberkatan untuk perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat,
Apa yang disebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ghafurur rahim. Baik, satu ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita betapa kasihnya, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini, hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diceritakan di dalam ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Qul ya ibadi," wahai hambaku, wahai hambaku, allazi asrafu ala anfusihim, yang mana melampau terhadap diri kamu sendiri. Allah menggunakan perkataan yang melampau terhadap diri kamu sendiri. Kenapa Allah kata begitu? Anak, kerana apa? Kerana kita tahu dalam kehidupan seharian kita ini seringkali banyak kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul? Anak, dalam kehidupan kita ini tak pernah lari daripada melakukan kesilapan, kesalahan, kemungkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh kerana itulah kata Allah, alladzina asrafu anfusihim, yang mana melampau terhadap diri kamu sendiri. Seringkali kita saat mana Allah memberikan kenikmatan demi kenikmatan, kita lalai, kita alpa dengan kemewahan dunia. Dan kita banyak lalai dengan maknanya dengan bermain, dengan kelekaan kita, tengok TV, tidur dan sebagainya, sehingga lupa kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat mana kita melupakan dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat, apa yang kita lihat, Allah masih lagi memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Allah tak pernah berhenti memberi rezeki kepada kita. Yang ini kita kena ingat dalam kehidupan kita ini. Kena senantiasa muhasabah di saat maknanya kita salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala kerana kita diduga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah mengurniakan kepada kita kenikmatan, memberi jalan penyelesaian kepada kita dari kemeluk yang kita alami, dugaan ujian yang kita alami itu. Allah berikan jalan penyelesaiannya, berjumpa dengan sahabat, nasihat sesama sendiri, ahli keluarga, sahabat, nasihat sesama kita, menyebabkan kita tenang hati kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun waktu itu kita salahkan tadi, seolah-olah salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah senantiasa memberikan rezeki, masih lagi mengurniakan rezeki kepada kita. Kita melampau terhadap diri kita. Seringkali kita ini membuat maksiat pada Allah. Seringkali itu jugalah Allah masih memberi nikmat kehidupan kepada kita, mampu bernafas segar pada hari ini, tak ada masalah. Tak, kita tahu banyak maksiat yang kita buat, tapi hari ini Allah masih lagi memberi nafas untuk kita ada menghirup udara. Masih lagi diberi kurniaan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita maknanya mempersendakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melewat-lewatkan solat, menangguh-nangguhkan solat, menangguh-nangguhkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala di atas maksiat yang banyak kita lakukan. Tapi kita tengok Allah tidak pernah putus asa memberi kenikmatan kepada kita. Tidak pernah menurunkan musibah terus kepada kita, menyebabkan kita maknanya futur dalam kehidupan kita. Sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampau terhadap diri kamu. Kata Allah, "La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah sesekali kamu kamu ini berputus asa daripada memohon rahmat daripada aku.
Walaupun kita banyak melakukan dosa, maksiat kita banyak lakukan kepada Allah, kemungkaran banyak kita lakukan kepada Allah, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada memohon rahmat daripada aku. Tengok kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah memberi keampunan bagi segala dosa yang kita lakukan. Wallahu ghafurur rahim. Sedang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu sifat yang sangat mulia. Sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang yang ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak mengira batas. Saat mana kita lakukan kemungkaran, Allah tetap beri kenikmatan kepada kita. Sebab itulah kita kena banyak muhasabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ini melupakan dan memperingati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat ini dia pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia datang bertemu dengan Rasulullah, katanya dia banyak sangat melakukan maksiat pada Allah. Dia banyak sangat melakukan kemungkaran. Banyak lakukan dosa kepada Allah, dan dosa-dosa dia itu bukan dosa yang biasa. Bukan dosa yang simple, tapi semuanya yang disebut itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar iaitu di antaranya disebut dia berzina dengan orang. Dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bunuh orang dan sebagainya. Lalu dia datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya dia mengadu. Adakah Allah akan memberikan pengampunan kepada aku di atas setiap dosa yang banyak aku lakukan ini? Sebab banyak dosa yang dia lakukan dan dosa dia semua besar-besar. Dia tanya pada Rasulullah, adakah Allah akan mengampunkan dosa aku? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, nescaya Allah pasti akan memberi keampunan kepada kamu. Atas kemudiannya dia balik ke rumah dalam perasaan yang gembira. Sampai di rumah, dia kembali melakukan maksiat itu. Dia bunuh orang, berzina, minum arak, semua dosa-dosa besar dia lakukan. Kemudian dia datang pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya. Dia tanya lagi, wahai Rasulullah, adakah Allah akan mengampunkan dosa-dosa aku ni? Semalam aku buat, aku bertaubat, hari ni aku buat pula. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya Allah akan ampun kepada kamu. Pastinya Allah akan memberi keampunan pada kamu. Atas kemudian daripada itu dia balik, keesokan dia datang pula bertemu dengan Rasulullah, katanya dia buat pula maksiat itu. Maksiat yang sama, dosa-dosa besar semuanya. Lalu datang pada Rasulullah SAW, adakah Allah akan memberi keampunan di atas segala dosa yang aku lakukan ini? Seolah-olah aku mempermainkan. Taubat, buat dosa. Taubat, buat dosa. Taubat, buat dosa. Kata Rasulullah SAW, ya, pasti Allah akan memberi keampunan kepada kamu. Tengok rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tak boleh nak compare, nak bandingkan dengan diri kita ni. Kalau anak-anak kita buat masalah, kita pesan sekali, dia buat lagi, pesan 2 kali, boleh lagi, dia buat pula pesan 3 kali, kita akan rasa marah. Buat pula pesan 4 kali, kita rasa bagi penampar dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia bersifatkan dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia balik, kemudian hari keempat dia datang dalam keadaan dia kata dia buat lagi dosa itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sama. Cuma apa yang disebutkan, dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di atas segala dosa-dosa yang aku lakukan ini, kemudian aku bertaubat, aku buat pula, aku taubat, aku buat pula. Bilakah Allah akan berputus asa daripada memberi keampunan kepada aku? Ini soalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda buat dosa bertaubat, buat dosa bertaubat, bila Allah akan berputus asa daripada memberi keampunan kepada aku ni? Orang yang macam aku ni.
Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu mula berputus asa daripada meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita telah berputus asa, baru Allah tak beri keampunan pada kita. Itu dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana kamu buat salah, selagi mana kamu mohon kepada Allah, nescaya Allah beri keampunan kepada kamu. Tengok. Ini dia kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat seluasnya kepada hamba dia. Kita ni lah. Sebab itulah kita dalam kehidupan kena banyak bermuhasabah. Merasakan diri kita ini di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saat mana kita nak buat dosa, kita tahu Allah Maha melihat kita. Kena ingat begitu, kena tengok begitu. Seolah-olah kita ini diperhatikan oleh CCTV. Rasa nak buat dosa, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala yang sedang melihat kita waktu itu. Sebab itulah pengampunan Allah Subhanahu wa taala ni disebut seluas lautan, lebih luas daripada itu. Mari saja mohon keampunan pada aku, nescaya Allah akan beri keampunan pada dia. Sekarang kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang disebut bulan pengampunan bagi hamba. Satu bulan yang disebut menyucikan diri hambanya. Dalam doa yang biasa kita sebut, kita perasan tak? Sebelum daripada ini, kita duk sebut selalu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Kita selalu sentiasa maknanya doa supaya diberikan keberkatan dalam bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Itu doa kita sebelum daripada ni. Tiba-tiba saat mana kita berada dalam bulan Ramadan, Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, kalau kita masih lagi berlaku seperti mana biasa, tak ada apa-apa, seolah-olah tak ada apa-apa. Sebelum ni kita berdoa selalu supaya masuk dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan sama je, tak buat amal ibadat, tak bangun qiyamul lail, tak bangun solat sunat duha, tadarus pun tidak buat, nasihat sama sendiri pun tak ada. Maka apa yang kamu minta dalam kehidupan sebenarnya? Kita minta supaya disampaikan bulan Ramadan, di kalangan mereka ada yang tak sempat, ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana sebelum daripada masuk bulan Ramadan, kita disempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena ingat, di saat Allah berikan kenikmatan kepada kita ini, mesti kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jadikan dunia ini bukanlah tempat untuk kita mengambil habuan, gaji, ataupun kita nak mencari kemasyhuran, kemegahan di atas dunia ini. Tidak. Dunia tempat untuk kita melakukan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari keredaan demi keredaan, keampunan demi keampunan di atas segala dosa yang kita buat, supaya kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak dalam kehidupan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang je, tempat untuk kita melakukan ibadah. Hasil kita nak dapat di negeri akhirat nanti. Ini yang disebutkan. Maka kita kena tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut oleh para alim ulama, idza arada an ta'rifu maqamaka inda Allah, jika sekiranya kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan kita di sisi Allah ni apa sebenarnya waktu ni? Dekat ke jauh ke? Dikasihi, disayangi ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata ulama, fanzuruh, kamu kena tengok fi hayatikum, pada kehidupan seharian kamu. Dalam kehidupan seharian apa yang kita buat? Kalau kita banyak bermain, banyak kita main game sehingga tak sempat untuk solat sunat, banyak sangat tengok movie sampai tak sempat terlepas qiyamul lail, banyak sangat kita lalai dengan pekerjaan dunia sehingga tak ingat untuk berzikir selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ni kita kena tengok dalam kehidupan kita, kena perhati balik, perhalusi balik kehidupan kita. Jika begitulah keadaan kamu, maka kamu tahu kedudukan kamu sebenar di sisi Allah jauh ataupun dekat.
Satu orang dia banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan, bulan biasa dia selawat 100 kali. Masuk bulan Ramadan 1000 kali dia selawat pada Nabi. Hizib Nawawi tak tinggal, maksurah tak tinggal, solat-solat sunat tak tinggal. Bangun qiyamul lail seawal jam 3 pagi. Maka kamu tahu kedudukan kamu di sisi Allah lagu mana, jauh ke dekat sebenarnya. Maka kata para alim ulama, kita nak tahu kedudukan kita ini, tengoklah kehidupan kamu sekarang ini. Apa yang kamu buat dalam kehidupan sekarang? Menjadikan kita muhasabah untuk diri kita supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah tanamkan sifat zuhud dalam diri kita, iaitu cinta akan akhirat, tidak mahu terikat dengan dunia. Satu kisah kalau boleh saya kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Seorang sahabat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang hanya dalam fikiran dia fikir akan akhirat semata-mata. Tak fikir dunia dah. Tak fikir habuan dunia, kemasyhuran dunia, kemegahan dunia, bukan. Dia tak fikir. Matlamat dia hanya akhirat saja. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi hafizahullah ta'ala. Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi, seorang sahabat yang bermatlamatkan akhirat semata-mata. Dia yang kuat berjuang bersama Rasulullah di medan peperangan. Banyak amal ibadah yang dia lakukan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya sampai satu saat terletik dalam diri Sa'ad ini, dia rasa ingin menikah, berkahwin. Kemudian dia nak melunaskan kehendak dia itu, dia pergi ke rumah demi rumah di kota Madinah itu. Dia masuk, dia ketuk pintu, lalu dia beritahu hajat dia ke rumah demi rumah. Lalu didapati semua daripada rumah yang dia pergi itu reject dia, tolak dia. Sa'ad As-Sulami. Kenapa? Kerana kita tahu zahir, kalau kita tengok Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi ini tidak cantik. Hitam dia tu disebut dalam riwayat mengatakan bahawa hitam dia lebih daripada Bilal bin Rabah. Hitam dia, hitam legam. Ada kala Terengganu. Hitam. Dia ni seorang yang miskin, tak ada harta. Oleh kerana itu orang melihat kepada zahir Sa'ad As-Sulami ni, ramai yang reject, tolak dia. Sedih, pilu hati seorang yang banyak berjuang jalan Allah. Saat mana nak menikah ini, ramai yang reject. Orang kenal dia, orang sangat baik dengan dia, tapi orang tak nak terima dia. Bila mana ada di Pinang, lalu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," dia kata, "banyak tempat dah aku pergi. Aku nak menikah tapi semua reject, semua tolak aku." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, "Jangan risau." Lalu waktu itu ramai sahabat ada di sekeliling Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ada tak di antara kamu yang nama Amru bil Wahab?" Amru bil Wahab ada tak sini? Lalu sahabat kata, "Tak ada, Amru bil Wahab tak ada sini." Lalu Rasulullah tanya kepada Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi ni, "Kamu kenal tak seorang yang bernama Amru bil Wahab?" Dia kata dia kenal, dia baik, dia kawan dengan Amru bil Wahab. Dia ada anak perempuan yang bernama Atiqah. Rasulullah bagi tahu kepada Sa'ad, "Kamu pergi ke rumah Amru bil Wahab, bagi tahu kepada Amru bil Wahab, sesungguhnya aku meminang anak kamu kepada kamu, wahai Sa'ad." Waktu itu Masya Allah, gembira tak terhingga, terukir pada muka Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi ni. Gembira. Kerana apa? Keinginan dia telah dilunaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa seronok dia dapat berkahwin. Kemudian berlari, dia bergegas pergi ke rumah Amru bil Wahab. Sampai ke rumah Amru bil Wahab, dia ketuk pintu, Amru buka pintu, seronok gembira tengok kedatangan Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi. Lalu Sayyidina Sa'ad As-Sulami ini pun bagi tahu hajat dia. Dia mari kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada aku untuk bagi tahu kepada kamu bahawasanya Rasulullah meminang anak kamu untuk kepada aku. Ketika mana disampaikan hajat itu, spontan Amru bil Wahab ni dikata, "Pergi kamu, pergi, balik." Ditutup pintu. Allahumma salli ala Muhammad. Ditutup pintu, disuruh balik, dihalau.
Terkejut Sa'ad As-Sulami pada waktu itu melihat keadaan sahabat dia yang dia baik, tapi waktu dia sampaikan hajat dihalau begitu saja. Dalam keadaan sedih, Sa'ad Sulami ni dia bergegas balik bertemu semula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru bin Wahab masuk ke dalam rumah. Waktu itu turunnya Sayyidatina Atikah, anak dia tadi. Atikah turun, lalu bagi tahu tanya ayah dia tadi, "Wahai ayahku, siapa yang datang tadi?" Siapa yang datang tadi? Amru bin Wahab dikata Sa'ad As-Sulami. Apa yang dia nak, ayah? Dikata Rasulullah bagi tahu supaya nikahkan kamu dengan dia. Maka aku reject, aku tolak, kata ayah dia tadi, Amru bin Wahab. Lalu Sayyidatina Atikah ni apa yang dia sebut? Sayyidatina Atikah ni di antara orang yang juga bermatlamatkan akhirat. Tak tengok pada dunia, tapi hanya tengok semata-mata akhirat. Apa yang disebut oleh Sayyidatina Atikah? Dia kata, "Wahai ayahku, tak takutkah kamu kalau ada turunnya satu ayat Allah yang menceritakan perihal apa yang dilakukan oleh ayah ni? Ayah tak takut ke kalau ada turun satu ayat yang menceritakan ayat Allah yang menceritakan, yang mengatakan bahawa ayah ini menolak pinangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Waktu itu terkejut ayah dia tadi. Terkejut ayah dia tadi. Lalu dia mai rasa tak sedap hati, tak sedap hati. Bila disebut begitu, lalu bergegas dia berlari bertemu dengan Sa'ad. Dia kejar balik. Dia kejar bertemu bersama Sa'ad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah tanya kepada Amru bin Wahab, "Wahai Amru, betul ke yang aku dengar kamu tolak pinangan daripada aku?" Kata Amru bin Wahab, waktu itu dia tekan hati dia. Dia tekan hati dia kerana waktu itu kalau ikut keinginan hawa nafsu dia, keinginan dia tak nak berkahwin, dia tak nak kahwinkan anak dia dengan Sa'ad. Kerana dia tahu dah Sa'ad ni dah tak cantik, tak handsome, tak smart. Bahkan dia ini disebutkan orang yang golongan yang miskin, yang tak ada harta. Macam mana nak menyara hidup anak dia nanti? Maka Amru bin Wahab pada waktu itu kalau ikut keinginan dia tak nak. Tapi ni sahabat kita sebut, dia tekan hati dia pada waktu itu. Dia sanggup korbankan sedikit keinginan dia kerana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia lunaskan. Maka dia bagi tahu pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak aku terima pinangan daripada kamu." Ini sahabat saudara yang dirahmati Allah SWT. Hebatnya sahabat dia di situlah keimanan dia. Anda yakin dia pada Allah SWT, yakin dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya di situ. Lalu dia terima. Sa'ad Sulami dia sangat seronok pada waktu itu. Dia rekahkan cerita waktu itu, mari pula rasa berkeruk di dahi Sa'ad Sulami waktu itu pula. Dan dia bagi tahu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kahwin beres dah, tak ada masalah. Masalah sekarang duit pula tak ada." Duit pula tak ada katanya. Lalu apa yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bagi tahu, "Wahai Sa'ad Sulami, kamu pergi ke rumah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kamu minta sedikit daripadanya duit. Kamu pergi ke rumah Sayyidina Ali, kamu minta sedikit duit daripadanya. Kemudian kamu pergi ke rumah Abdul Rahman bin Auf, kamu minta sedikit harta daripadanya." Bergegas tanpa berfikir panjang, dia pergi ke rumah demi rumah. Yang disebut dalam riwayat, dia pergi rumah Abu Bakar, dia minta 10 dapat 20. Dia pergi rumah Sayyidina Ali, dia minta 10 dapat 20. Dia pergi ke rumah Abdul Rahman bin Auf, dia minta 20 dapat 40. Maka 80 dinar yang disebutkan harta dia dibawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih 2 kali ganda. Tengok, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala perbuatan dia. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bertemu dengan Rasulullah, dia kata, "Aku bawakan harta ini." Lalu Rasulullah kata, "Kamu gunakan 40 dinar itu untuk kamu beli hadiah kepada isteri kamu. 40 dinar lagi kamu gunakan untuk masa akan datang." Kemudian Sayyidina Sa'ad As-Sulami ni dia bergegas pergi ke pasar untuk beli disebut mas kahwin. Dia beli hadiah untuk isteri dia tadi. Dengan niat dia nak beli hadiah untuk isteri dia. Tapi saat mana sampai ke pasar, dia terdengar satu panggilan jihad.
berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Dia diuji oleh Allah pada waktu itu. Waktu itu dia rasa serba salah. Dia nak terima ke ataupun dia tak nak layan dengan seruan jihad itu. Kerana dia baru dalam fasa perkahwinan, saudara. Kita dalam fasa perkahwinan lah, kan nak pergi berperang dah. Berperang ni bukan maknanya ada duduk apa ni dalam rumah, berperang dalam internet. Ada ni berperang ni, berjihad, akak senjata, bunuh, mati. Zaman dulu. Waktu tu baru dalam fasa perkahwinan. Maka menyebabkan serba salah Sa'ad As-Sulami pada waktu itu. Lalu disebutkan dalam riwayat, dia ambil harta dia tadi yang dia pegang, duit yang dia pegang tu, dia letak ke bawah. Kerana dia tahu di tangan dia itu adalah dunia, sedangkan akhirat terbentang di hadapan sana. Panggilan jihad di depan sana dipanggil, sedangkan dia nak beli perhiasan, dunia itu ada di tangan dia. Lepas tu disebut dalam riwayat, dia letakkan harta dia itu di bawah. Lalu dia mendongak ke langit. Lalu dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya? Wahai Tuhanku, dia kata, apa lagi yang mahu engkau lunaskan? Apa lagi yang engkau mahu aku lunaskan tanggungjawab kepada kamu? Dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dia angkat kembali harta dia tadi, dia pegang. Lantas dia membuat keputusan untuk membatalkan niat dia untuk membeli hadiah tadi. Ini dia Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi. Dia sanggup korbankan sedikit dia punya keinginan itu untuk melunaskan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ambil balik harta dia, lalu dia yang hajatnya untuk beli hadiah tak jadi. Dia ambil harta dia, lalu dia pergi ke pasar, dia beli alatan perang. Dia beli alatan perang, topinya, pakaiannya, seluruh lengkap, tutup lengkap. Kalau ikutkan waktu itu dia fasa perkahwinan, tapi dia sanggup korbankan sedikit keinginannya itu untuk melunaskan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dia pakai pakaian lengkap sehingga orang tak dapat cam dia. Tak kenal dia ni Sa'ad, kerana dia tutup lengkap habis, muka-muka dia tutup. Kerana apa? Kerana ni yang disebut ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjuang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam berpakaian lengkap itu dia masuk ke medan peperangan. Duduk sebaris dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah pun dia nampak, dia tak perasan itu Sa'ad kerana tutup lengkap. Tutup lengkap, tak nampak, tak perasan itu Sa'ad. Lalu direkaskan cerita dalam perang itu, kuda yang dinaki oleh Sa'ad As-Sulami tadi tertusuk dengan tombak. Lalu jatuh bersama dengan Sa'ad, terjatuh ke bawah. Lalu nak jadi ke ceritanya, saat mana Sa'ad tu jatuh, dia terbuka, terselak sedikit lengan dia ni, menyebabkan dia nampak kulit Sa'ad itu. Ternampak kulit Sa'ad. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternampak kulit Sa'ad pada waktu itu. Lalu apabila dia nampak Rasulullah ni, bila dia nampak kulit Sa'ad, dia tahu ini kulit Sa'ad kerana warnanya hitam legam. Memang dia tahu kulit ni memang kulit Sa'ad ni. Lalu terus dia meluru datang kepada Sa'ad tadi. Lalu dia pegang Sa'ad. Rasulullah tanya, wahai Sa'ad, kamu ke ni? Wahai Sa'ad, kamu ke ni? Rasulullah tanya. Sa'ad pada waktu itu, kalau boleh Sa'ad tak nak bagi tahu Rasulullah bahawa dia adalah Sa'ad waktu itu, kerana dia tahu kalau dia bagi tahu dan diketahui oleh Rasulullah bahawa dia Sa'ad, nescaya Rasulullah tak akan benarkan Sa'ad untuk masuk ke medan peperangan. Kerana apa? Waktu itu dia baru dalam fasa perkahwinan. Rasulullah tak akan benarkan, banyak lagi tanggungjawab yang perlu dilunaskan. Tapi Sa'ad pada waktu itu tak boleh nak buat apa dah. Rasulullah pun dapat cam dah, dia ni Sa'ad. Lalu Sa'ad As-Sulami tadi dia bagi tahu, ya Rasulullah, aku ini adalah Sa'ad. Katanya, aku ini adalah Sa'ad. Lalu apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, tidak ada apa lagi di depan kamu melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu. Tidak ada apa lagi di hadapan kamu melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gembira, terharu, tidak terkata. Sa'ad ini terus apabila dia mendengarkan perkataan itu daripada Rasulullah, dia bangun terus masuk ke medan peperangan kembali.
Ada, dia berjuang habis-habisan, akhir sekali dia tertombak dengan satu tombak, ada tertusuk dengan tombak, menyebabkan dia jatuh gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perang itu. Tengok pengakhiran kepada orang yang ikhlas berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu direkaskan cerita setelah selesai peperangan itu, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad tadi. Bila sampai, dia bagi tahu, dia tengok Sa'ad tu, dia kata Rasulullah, wa ma akhyabari haq. Dia kata, wa ma akhyabari haq, wahai Sa'ad, wanginya kamu pada waktu ini. Bila dia tengok jenazah Sa'ad, Rasulullah kata, wanginya kamu pada waktu ini, wahai Sa'ad. Tak wangi apa-apa. Dia ni orang yang baru saja dalam fasa perkahwinan, tiba-tiba dia sanggup korbankan keinginan dia kerana nak melunaskan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala masuk medan peperangan, sehingga dia mati terkorban syahid jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahabbaka ila Allah wa rasulih. Sungguh Allah kasih kepada kamu, wahai Sa'ad, termasuk juga aku mengasihi kamu, wahai Sa'ad. Lalu Rasulullah pada waktu itu dia mendongak ke langit. Lalu dia tersenyum, kemudian dia menundukkan kembali pandangan ke arah Sa'ad, lalu dia berpaling ke arah sebelah. Lalu sahabat yang berada di sebelah tu dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu buat isyarat itu? Apa yang kamu nak gambarkan dengan isyarat itu? Kerana aku tak pernah melihat lagi kamu buat isyarat itu. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat mana aku mendongak ke langit, aku nampak roh Sa'ad tadi dibawa ke satu telaga yang dinamakan Telaga Thur. Satu telaga aku di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diberi minum. Satu orang yang minum dalam Telaga Thur ini, nescaya selama-lamanya tidak akan hilang dahaganya. Maka aku apabila melihat perkara itu, aku tersenyum melihat. Lalu kemudian aku mendongak semula, aku menundukkan semula pandangan aku ke arah Sa'ad. Lalu aku memalingkan wajah aku ke arah sebelah. Kenapa? Saat mana aku melihat ke arah Sa'ad tadi, aku melihat ramai bidadari-bidadari yang berpusu-pusu datang kepada Sa'ad tadi. Datang kepada Sa'ad Sulami. Ramai bidadari ini datang. Dan salah satu daripada bidadari, saat mana datang itu, dia terselak sedikit, sehingga menampakkan betih bidadari itu. Lalu aku memalingkan wajah aku daripada melihat bidadari itu. Kerana apa? Kerana bidadari itu bukan milik aku, tapi milik Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi rahimahullah ta'ala. Tengok. Ini ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang hebat, yang ikhlas berjuang dan ikhlas dalam kehidupan dia. Maka kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, kumpulkan segala harta perang, harta rampasan Sa'ad ini, lalu kamu bawa pergi bertemu dengan Amru bin Wahab. Bagi tahu kepada Amru bin Wahab, sesungguhnya Allah telah membayar nafkah anak kamu dengan memberikan kematian syahid kepada Sa'ad As-Sulami, dan juga memberikan bidadari-bidadari yang paling terbaik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ganjaran yang Allah berikan bagi mereka yang ikhlas dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istiqamah di atas taatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini yang kita nak cari dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita nak kongsikan. Mudah-mudahan dia beri manfaat kepada kita. Hasil daripada sejarah-sejarah, kisah-kisah para sahabat ini sebenarnya menguatkan diri kita yang lemah ini. Kita banyak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah masih lagi beri kenikmatan kepada kita. Sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita, kita dah merungut. Sedangkan kita tengok para sahabat sangat hebat berjuang jalan Allah, sangat kuat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi tetap istiqamah di atas taatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perkara ini yang kita nak ikut dan menjadi muhasabah kepada kita yang banyak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali, sebagai penutup, satu hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi, lafaz daripada Rasulullah, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ibadi," wahai hamba-Ku. Allah berkata, wahai hamba-Ku.
innakum takhta'un minal laili wan nahar. Kata Allah, aku tahu kamu melakukan dosa kepada aku siang dan malam. Aku tahu kamu melakukan maksiat kepada aku siang dan malam. Aku tahu kamu melakukan kemungkaran, ingkar dengan perintah aku siang dan malam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anna aghfiru dzunuba jami'ah. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersedia untuk memberikan kemaafan, keampunan bagi segala dosa yang kamu lakukan. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok kerahmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, seluas lautan. Seluas lautan kepada hamba-Nya yang disebut ingin mencari kerahmatan Allah, mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah keampunan pada aku, nescaya aku akan memberikan keampunan kepada kamu. Yang penting dalam kehidupan kita, kita nak bagi tahu sebagai kesimpulan dia, iaitu jangan kita mudah dan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu banyak lakukan maksiat dalam kehidupan kita, banyak melakukan maknanya kemungkaran, selepas daripada itu kita tak mampu nak buat maknanya amalan-amalan sunat yang mendekatkan diri pada Allah, jangan mudah berputus asa. Biasalah mula-mula memang begitu. Selepas daripada itu, dengan keyakinan, istiqamah, niat, hajat, matlamat kita ke arah itu, insya-Allah Allah akan bantu kita. Biasalah kalau kita tengok, biasa tidur lewat, bangun lewat. Hari ni kita terah pula, tidur awal tapi bangun lewat juga. Itu biasa. Diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan terus putus asa. Esok tak nak buat dah, jangan. Buat pula, tidur awal lagi. Bangun lewat pula, buat pula keesokan hari ni pula. Tidur awal lagi, insya-Allah selepas daripada Allah akan bantu kita. Yang penting Allah nak melihat sejauh mana kita punya usaha untuk lakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cantiklah masuk dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah mudah-mudahan kita tak nak disebutkan seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, celaka bagi mereka yang keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyakkan mohon ampun. Pesan para alim ulama masuk dalam bulan Ramadan ini, perbanyakkan kita taubat dengan taubatan nasuha. Perbanyakkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita lakukan ini dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu benda yang sangat besar. Itu yang pentingnya. Yang penting kita berusaha ke arah mencari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan adalah iktibar dan pengajaran yang dapat kita ambil dan kita amalkan bersama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan kerja baik yang kita buat pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Minta maaf ada salah silap, kekurangan daripada saya mohon maaf dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum akhirnya kita nak bagi tahu, saya nak bagi tahu untuk saya nak berterima kasih kepada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan ini kerana menjemput saya lah. Kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini. Seperti mana kita tahu, pertubuhan ini melakukan banyak amal kebajikan. Boleh pergi ke page dia. Page Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan ini. Tengoklah page dia. Banyak dia bantu golongan-golongan yang susah, yang miskin. Golongan-golongan yang kesempitan. Pada waktu PKP ini, golongan orang tua dan sebagainya, anak-anak yatim. Banyak diberikan. Maka kita pakat support lah. Di bawah tu, kalau kita tengok kat link bawah itu, ada dalam caption di bawah tu ada link FB dan juga link page FB dan juga meminta sumbangan. Meminta sumbangan supaya disalurkan pada akaun Maybank Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan ini. InsyaAllah sama-sama kita ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini. Kata para alim ulama juga, perbanyakkan kita sedekah untuk meraih ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan mulia ini.
dan menjadi saham kita untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, kau berikanlah ilmu yang bermanfaat buat diri kami ini ya Allah. Wa rizqan thayyiba, kau berikanlah rezeki yang baik untuk diri kami ini ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, engkau terimakanlah segala amalan yang kami buat ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'tana ya Allah, kami menyerahkan apa yang kami baca pada pagi ini kepadamu ya Allah. Wa ma hafizna, apa yang kami hafal pada pagi ini kepadamu ya Allah. Wa ma fahimna, apa yang kami faham pada pagi ini kepadamu ya Allah. Faruddahu ilaina inda hajatina ilaih, engkau kembalikanlah ilmu itu kepada kami di saat kami memerlukannya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sedang engkau maha berkuasa di atas segala sesuatu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di lain masa berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Ada insyaallah bagi siapa yang ada nak jemput apa, tak bolehlah PM di bawah insya-Allah. Mudah-mudahan ada sedikit kita dapat sebarkan manfaat. Biar kita hidup ni bermanfaat untuk orang insya-Allah. Mudah-mudahan doakan jugalah saya insya-Allah yang ramai yang tengok ni Fatana, Siti Hajar, Dik Yah, Tika Hazman, Najwa, semua ni minta doa lah. Ada doa dan sebarkan video ini lah. Kita minta untuk sebarkan walaupun dah habis live, kita tetap kena sebarkan supaya mereka dapat juga manfaat seperti mana apa yang kita dapat manfaat pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.